Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Hari ini saya minta maaf saudara. Saya terpaksa bersiaran lebih awal, setengah jam lebih awal. Ini saya dah makan. Anda makan apa hari ni? Saya tadi makan nasi yang dijamuan oleh ketua bahagian saya, Datuk Mustafa Kamal. Dia tiap-tiap tahun bila kita ada persidangan, dia menyediakan makanan untuk setiap perwakilan. Saya menjadi perwakilan UMNO daripada Cawangan Kuchai Lama, saudara. Cawangan Kuchai Lama ni kampung dulunya Kampung Setinggan, saudara. Saya ingat lagi waktu tu saya menjadi wartawan. Dulu kampung itu Kampung Setinggan dan ketua bahagian kita Timbalan Perdana Menteri masa itu, saudara. Tun Ghaffar Baba Allahyarham, saudara. Dan perjuangan warga di sekitar kawasan Jalan Kuchai Lama, Jalan ini Kelang Lama ni, saudara. Memanglah warganya begitu gigih semangat mereka berjuang untuk menyambung kehidupan, saudara. Dan di sini saya mengimbau masa silam, saudara. Memanglah Kuala Lumpur sekitar tahun 80-an, tahun 70, tahun 80, Kuala Lumpur ni dipenuhi oleh setinggan, saudara. Dan saat itulah juga, saudara, sebab itu saya mengenang jasa almarhum Datuk Harun Idris yang menjadi Datuk Menteri Besar Selangor masa itu, saudara. Ketika itu bila persekutuan ini berada dalam negeri Selangor, di Kuala Lumpur. Jadi orang Melayu yang datang berdagang, mencari penghidupan, mereka tinggal, selalu saya katakan, saudara, daripada Rawang bawalah sampai ke Kajang, daripada Ceras sampai ke Kelang. Ramai orang Melayu kita ini dapat penempatan, tempat tinggal sementara. Mula-mula tu bergelar Setinggan. Sehingga kan saya ingat lagi ada filem, Sabah Filem, dia buat filem Setinggan, saudara. Saya sebenarnya menonton filem Setinggan tu, saya hanya secara Raja Baizan, Raja Wahyudin. Saya bila menonton filem Setinggan tu, saya terasa tersinggung sedikit kerana memaparkan kehidupan warga bangsa kita yang miskin, duduk di tengah kota raya Kuala Lumpur, bergelar Setinggan. Alhamdulillah, berkat perjuangan pemimpin kita, maka perjuangan itu mereka akhirnya dapatlah lot tanah. Daripada lot tanah, saudara, saya ingat lagi, saudara, di Jalan Kuchai Lama ni ramai orang Melayu Setinggan, lebih kurang dalam 1,500 orang. Datang pula pemaju, saudara. Aduhai. Masa itulah, saudara, di situlah saya timbul kesedaran untuk berjuang untuk warga bangsa kita. Pemaju masa itu Mas Yukop. Dia gunakan orang Melayu kita, saudara, mengat Najmuddinnya, Cik Putihnya, nak suruh berunding dengan kita orang Setinggan ni, saudara Raja Wahyudin. Mereka datang sebagai pemaju, letakkan macam-macam syarat. Sedangkan warga Setinggan mana nak cari duit kalau dia buat bangunan ataupun beli rumah dah siap. Tuntutan kita waktu itu, saudara, saya ingat lagi, saudara, pertama sekali semua yang menjadi Setinggan itu sudi pindah, tukar rumah, tak ada masalah. Tetapi mesti dibayar kos pemindahan kepada setiap penduduk. Alhamdulillah, pemaju bersetuju. Dia dapat untung, dia untung juta-juta. Sahabat saya Saudara Jami pada di sini. Saudara. Kemudian bila rumah tu siap, dijual dengan harga RM25,000. Daripada nilai RM25,000, harga rumah di Jalan Kuchai Lama, dia buat flat lah, saudara. RM25,000 dia buat. Kita minta supaya ada wang pampasan. Wang pampasan sejumlah RM8,000. Dan itu hendaklah daripada RM25,000 itu ditolak daripada harga pampasan. Maka penduduk yang tinggal di Jalan Kuchai Lama, itulah perjuangan kami. Akhirnya penduduk di situ dapat beli rumah dengan nilainya RM17,000. Dalam keadaan begitu, saudara, rumah-rumah baru, tetapi ada pemindahan kawasan sementara. Saya sebut nama tempat rumah sementara, tapi pemaju panggil rumah panjang. Saya marah. Dengan saya jangan bermain. Saya ingat lagi, saudara Roslan Susana, salam. Saya mengimbau kembali waktu perjuangan kita lebih kurang dalam 40 tahun dulu, Jami. 40 tahun dulu kita berjuang untuk rakyat, warga kita akhirnya dapat rumah. Nilainya kena bayar RM17,000. Tapi hari ini harga nilai rumah tu sudah pun RM250,000, tapi setengah dah jual. Cuma ini seronok juga, saudara. Masa tu bila nak beli rumah tu, kebanyakan mereka warga Setinggan
mereka tidak mempunyai gaji tetap. Ada yang bawa lori, ada yang jadi buruh, ada yang bawa teksi. Jadi nak buat pinjaman bank ada masalah. Ini cerita benar saudara. Jadi masalahnya bila nak buat pinjaman dengan bank. Di situlah saya bertemu dengan waktu itu ketua pemuda saya, Yang Mulia Tengku Anan Tengku Mansur, mantan ahli parlimen Putrajaya. Saya bertemu dengan beliau, saya katakan, you orang korporat, you baik dengan orang bank, pastikan semua penduduk ini dapat pinjaman daripada bank. Tak bolehlah dia ambil kira dia punya ada pendapatan yang tetap dan sebagainya. Alhamdulillah, saudara. Di situlah saya katakan demi perjuangan. So bila kita berjuang saudara, ini bila kita jumpa ramai saudara, kena ramai ni ahli-ahli UMNO. Ini kami kawasan setinggal, begitulah keadaannya saudara. Kami melawak, bergurau. Ini saudara Fazul Acoy, saudara Nafisah, saudara Mas Ahmad, saudara. Jadi kami berjuang demi semata-mata untuk memastikan setiap penduduk yang bergelar setinggan itu dapat merubah kehidupan mereka daripada warga setinggan menjadi penduduk tetap. Saudara, memanglah agak bising sikit saudara, maklumlah. Perwakilan-perwakilan keluar, saudara. Dalam keadaan begini, calon ketua bahagian ada sama ke? Terima kasih. Boleh, saya nak kalau boleh duduk sebelah saya ni. Saya ada ni, tengah live ni. Okey. Ini saya bersama-sama, alhamdulillah. Apa khabar Datuk? Datuk Razlan. Beliau adalah calon bertanding jawatan ketua bahagian. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, hari ini sihat. Keluarga Seputih. Ya. Hari ini memilih atas semangat kekeluargaan. Ya. Dan harmoni, semuanya berjalan lancar. Ya. Baru saja habis buang undi, last cawangan tadi. So lepas ni akan mengira undi. So kita doakan agar perjalanan kiraan undi ini secara teratur dan tertib lah. Datuk, saya mengimbau tadi Datuk bahawa macam mana ini Bagan Seputih Datuk dulu asalnya setinggan Datuk. Saya mengimbau kenangan. Datuk juga adalah warga yang tinggal di sini yang dulu kita kebanyakan penduduk sini dibaluti dengan kemiskinan. Boleh Datuk mengimbau kemangan. Sekarang Datuk dah lain Datuk. Kalau saya nak cakap, sejarah pembangunan setinggan ini memang panjang lah, tetapi saya singkatkan. Di dalam tahun 1974 apabila kita memperjuangkan, masa Datuk Harun memperjuangkan untuk membanyakkan, meramaikan semua orang Melayu untuk tinggal di Kuala Lumpur. Jadi rumah-rumah setinggan ini dibuka. So, tidak terlepaslah dengan kita punya rumah panjang dan juga rumah Kampung Maxwell, Kampung Melewah, dan ramai banyak lagi rumah-rumah setinggan di Kuala Lumpur, termasuklah Kampung Malaysia semua. So itu adalah rumah-rumah setinggan yang dibuka untuk anak-anak Melayu berhijrah ke Kuala Lumpur dan membuka perkampungan rumah setinggan ni. So alhamdulillah, selepas kita selesai je perkara itu, yang next step adalah untuk memastikan orang Melayu dapat rumah di ibu kota. So apa yang kita buat sebenarnya? Kita cadangkan ada rumah-rumah, tempat-tempat, tanah-tanah kosong untuk dibangunkan rumah murah lah, lebih kurang macam itulah. So dapatlah flat 4 tingkat di Kuchai, di Taman Salak Jaya dapat rumah bawah, alhamdulillah. So ada banyak lagi tempat-tempat yang diperjuangkan oleh orang UMNO. Datuk Seri tahu tak kuatnya orang UMNO ni, atau pengaruhnya atau dihormati orang UMNO ni. Masa dulu ketua cawangan saja boleh pangkal atau dekat mana-mana kita nak. Maksud dia pangkal rumah. Kau nak mana? Tapak rumah ni dia pangkal. Bukan hanya setinggan, malah di rumah yang diberikan tu pun itu akan dinamakan oleh ketua-ketua cawangan UMNO. Itu merupakan jasa UMNO lah Datuk. Saudara, untuk saudara pengetahuan saudara, Datuk Razlan juga beliau adalah merupakan mantan ketua pergerakan pemuda UMNO wilayah Persekutuan. Banyak perjuangannya. Jadi bila cerita soal setinggan ni, Datuk cukup faham dan tahu. Dan hari ini beliau adalah sebagai sisa politik kepada Timbalan Perdana Menteri yang mentadbir Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Desa dan Desa, Kemajuan Desa, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Saya kena diperbetulkan oleh beliau sebagai sisa politik, dan beliau menawarkan diri untuk bertanding. Matlamatnya bukan untuk mengejar jawatan, untuk sama-sama memberi jawatan. Tak gitu Dok? Betul. So Datuk tengok macam mana Datuk mengimbau bahagian kita ni. Saya nampak ada pembangunan yang bakal dilakukan. Boleh ke Datuk buat macam mana kami dulu Datuk? InsyaAllah. Dulu kita ingat lagi, bila kita dah pindah ke flat 4 tingkat, selepas 30
10 tahun dulu. So alhamdulillah kita nak teruskan pembangunan ini untuk menjadikan prasarana sosial yang baik untuk anak-anak orang kita lah. Jadi insyaAllah ada 16 pembangunan semula yang telah dirancang di dalam Kuala Lumpur, termasuklah di Flat Kuchai Lama dan juga ada di Seri Petaling. So bangunan-bangunan ini telah usang dan memang boleh diduduki, tetapi agak keselesaan itu tidak selesa lah. Jadi kita akan teruskan pembangunan ini untuk menyediakan rumah yang lebih baik untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk hidup. InsyaAllah lah. Sebab dulu senang je, dulu ni pembangunannya dia menggunakan tanah yang banyak. Hari ini kebanyakan yang kita buat secara holistik, kita punya secara engineering, kebanyakannya flat-flat ini tidak perlu menggunakan tanah yang banyak. Jadi ada banyak perkara-perkara yang kita boleh buat. It's something like cross subsidi lah. Kau bagi kita lebih prasarana yang cantik, pada yang sama dia akan angkat untung. Datuk, saya nak tanya Datuk, sebab Kementerian Datuk termasuk juga dengan MARA Datuk. Datuk sisi politik pada Timbalan Perdana Menteri yang jaga MARA, jaga Felcra, yang jaga pembangunan apa getah lah sebagainya tu. Datuk melihat bagaimanakah masa depan warga bangsa kita yang tinggal di kawasan desa-desa saudara. Itu yang kita nak tahu. Datuk kena jawab tu. Sebenarnya macam ni apa yang Datuk Seri Zahid buat, dia kata kita dah 60 tahun kita bangunkan kampung atau desa ni. Tapi pada masa yang sama tidak ada satu perkara yang kita boleh banggakan apabila kita kalah. Bila kita kalah, maksudnya ada perkara yang tak siap. Walaupun berbilion ringgit yang kita telah laporkan di dalam luar bandar, tapi pada masa yang sama orang di luar bandar masih lagi tak selesa dengan kita, tidak berterima kasih dengan kita. So Datuk Seri Zaid minta untuk kita fikirkan bagaimana nak wujudkan outcome yang baik lah. Maksudnya kalau kita buat dewan, betul-betul dewan tu diperlukan, digunakan, tidak ada pembaziran. Kalau kita nak buat pembangunan, mestilah pembangunan itu cantik, tersusun, siap dengan prasarana yang cantik. Nak macam dulu kita buat rumah, kita buat ujung sana, jalan tak siap, ataupun jalan siap, rumah tak ada. So perkara-perkara ini kita akan teruskan memperbaiki dari semasa ke semasa. Ianya bukanlah satu kesilapan, ianya adalah proses pembangunan desa-desa. Tok, Dahlan Yusof dia tanya, kenapa lupakan jasa orang macam Datuk Harun? Kenapa tak diadakan macam Hari Datuk Harun dan sebagainya? Datuk menjaga Kementerian Luar Bandar, Tok. Sila jawab, Tok. Macam inilah Abang Dahlan masa saya jadi Ketua Pemuda Wilayah, saya telah buat satu program Tautan Kasih. Tautan Kasih ini pada ketika itu wilayah persekutuan cukup umur 40 tahun. So saya jadi Ketua Pemuda Wilayah. Cukup umur 40 tahun. Saya kumpulkan pejuang-pejuang daripada tahun 74, Ketua Pemuda Wilayah yang pertama, iaitu bekas siswa kerja Datuk Seri Najib. Kenal? Datuk Halim. Datuk Halim adalah speaker kita. Dia adalah setiap siswa sulit kepada Datuk Seri Najib. Dia merupakan Ketua Pemuda Wilayah yang pertama. Itu era Datuk Haji Suhaimi tu. Jadi saya kumpulkan, alhamdulillah mereka masih lagi hidup, masih lagi bernyawa, masih lagi kuat, masih lagi cergas. So saya kumpulkan. Itu cerita 10 tahun dululah. Tak, Datuk, ini lepas ni kita buatlah untuk insyaAllah untuk Datuk Harun. Saya pun ramai orang relatekan saya dengan perjuangan Datuk Harun yang cukup garang dan ganas. Saya tidak melihat ganas, Datuk, tapi saya rasa ketegasan macam mana apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh Presiden UMNO. Beliau tegas, tapi sebab itu orang tegas ni selalu dibenci. Betul. Kalau nak sangat tu, nak orang baik yang lembut-lembut boleh ambil saja, Datuk. Betul. Tak gitu, Dok? Betul. Jadi saya melihat selaku Ketua Pemuda dia mesti tegas. Selaku Presiden Parti dia mesti lebih tegas lagi sebagai bapa lah. Bapa nak mentadbir sikit 3.7 juta warga. Datuk juga adalah sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. Bukan? Jadi apakah tidak dibincang tentang masa, tentang warga bangsa kita yang berada dalam kemelut kemiskinan di peringkat Majlis Tinggi? Kita terus membincangkan pembangunan. Tapi kita kena faham bahawasanya kebelakangan ini apabila kita tidak menjadi kerajaan pada 22 bulan itu, ada banyak usul-usul yang dibawa di PAU ataupun Majlis Kerajaan Tertinggi, kita tidak boleh bawa ke mana. Itu satu kebincangan apabila kita tidak ada berkuasa. So alhamdulillah hari ini kita berkuasa. So kita akan terus membincangkan untuk membangunkan dasar-dasar kerajaan yang
yang mesra kepada orang kampung. Yang itulah sebenarnya wujudnya hari ini UMNO ini, itu demi asas perjuangan. Maksudnya hari ini bila kita dalam kerajaan, jangan pertikaikan apa benda yang sepatutnya kita tidak perlu pertikaikan. Kita bawa kuasa suara UMNO, bincangkan dalam MKT atau PAU, akhirnya ianya akan jadikan dasar kerajaan. Seperti mana sebelum dulu. Dulu memang kita buat tu. Kalau kita buat PAU je, orang akan datang, orang kementerian akan datang, take note apakah juru cakap, apakah cadangan yang diberikan, apakah usul yang dibentangkan, yang akhirnya ianya akan jadikan dasar kerajaan. So alhamdulillah lah, perkara itu akan terjadi semula apabila kita ada kuasa dan juga UMNO ini masih segar.